Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Umat Rasulullah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Di keliling kita ni kesemuanya makhluk. Pencipta hanya ada satu, Allah Subhanahu wa taala. Pokok ini makhluk, matahari makhluk, tanah ni makhluk, syurga makhluk, arash makhluk, Kaabah itu makhluk. Yang menciptakan kesemua ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada 8 bilion manusia di atas muka bumi, lebih kurang 7.8 bilion. Kita kata 8 lah. Tuan-tuan fikir satu benda aja. Kesemua 7.8 bilion ini bergabung teknologi dan kekuatan, bergabung kekayaan untuk cipta sebuah bulan seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nescaya 8 bilion ini tidak mampu untuk menciptakan walaupun sebiji bulan sahaja, tak mampu. Menunjukkan yang menciptakan alam ini satu kuasa yang amat berkuasa, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila Allah sebut dalam Quran, wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada sesatu daun pun yang jatuh kecuali lah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu di mana daun tu jatuh. Allah tahu berapa helai yang jatuh. Allah tahu bila daun itu akan menyentuh bumi bila dia jatuh. Jalla jalaluh. Subhanallah. Tuan, satu ayat ni pun kita renung, kita akan berasa dalam diri kita betapa kuasanya Allah Jalla fil ula, Jalla jalaluh. Betapa tak ada dalam alam ni yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Maka ramai orang bertanya, ke mana selepas hidup di bumi ini? Apa yang ada selepas kematian? Kita orang Islam, alhamdulillah, kita tahu selepas bumi ini ada satu alam namanya alam barzakh. Selepas alam barzakh ada satu lagi alam namanya alam akhirat yang bermula dengan mahsyar. Itu jawapan kita. Kita beruntung, saya dan tuan-tuan, kita semua beruntung, kita seronok, kita tahu jawapan kepada persoalan lepas kematian ini, selepas kematian di bumi ini. Islam mati, Hindu mati, Buddha mati, semua mati. Beriman dengan Allah pun mati, tak beriman dengan Allah pun mati. Tetapi orang Islam ada jawapan ke mana kehidupan mereka selepas kematian. Mereka akan berada di satu alam sebelum menuju ke last destination, sebelum menuju ke destinasi yang tiada lagi alam, iaitulah akhirat. Selepas dia tak ada lagi alam, dia adalah yang terakhir. Alhamdulillah, kita orang Islam, kepada yang bukan Islam, kita pun bagi tahu itu perjalanan kita.
Maka nak tahu apa itu alam barzakh, selepas bumi, selepas dunia yang kita duduk sekarang ni, waktu saya bercakap ni, bumi, dia ada barzakh, dia ada akhirat. Begitu. Berbaki perjalanan ini. Setiap satu alam ini ada ceritanya yang begitu panjang. Ada maklumat tentang kehidupan itu yang sudah pun lengkap, yang Allah cerita dan sampaikan dalam Quran dan hadis. Kemudian orang bertanya, tuan-tuan sekalian, untuk apa Allah wujudkan manusia dan kehidupan atas muka bumi ni? Bumi ni akan hancur, pokok akan hancur, bangunan-bangunan akan hancur, lautan akan lenyap, langit akan digulung. Bukan bumi sahaja, bahkan seluruh alam semesta ini akan lenyap. Oleh itu, untuk apa bumi ini diciptakan? Jawapannya, seluruh alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk satu makhluk, satu kumpulan makhluk, iaitulah manusia. Keseluruhan alam ini diciptakan oleh Allah untuk keperluan manusia, untuk menguji manusia dan untuk manusia. Saya dan kita semua. Kita semua hidup, beribadat kepada Allah, menerima arahan, menjauhi larangan Allah, dapat ujian daripada Allah, dapat pahala, ditimpakan bala, dosa dan sebagainya. Kemudian siapa lulus masuk syurga, siapa yang tak lulus masuk neraka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Sebab tu saya dan kita semua yang duduk di atas muka bumi Allah, kalau kita tanya untuk apa hidup ini, maka Allah pun jawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menceritakan kenapa aku wujudkan kalian. Kenapa aku menciptakan kalian, iaitulah jin dan manusia. Dua makhluk yang akan dipersoalkan oleh Allah. Binatang tidak disoal oleh Allah. Rumput bukit bukau tidak disoal oleh Allah. Malaikat tidak disoal oleh Allah. Seluruh 7 langit dan 7 petala bumi, bintang-bintang, planet tidak disoal oleh Allah. Yang akan disoal pada setiap tindak tanduk, perbuatan, perkataan, penglihatan hanyalah jin dan manusia sahaja. Dengan sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan hanya sahaja aku mengisytiharkan bahwasanya penciptaan jin dan manusia itu, aku wujudkan mereka di atas muka bumi ini. Aku, iaitu Allah, wujud dan ciptakan mereka. Illa liya'buduni, iaitulah untuk mereka menyembah kepada aku. Jelas kita orang Islam, kita lahir diwujudkan oleh Allah atas dunia ni untuk beribadah kepada Allah. Ibadah tuan-tuan. Ibadah ni tuan-tuan hanya di dunia ni saja. Kalau orang itu mati pada hari Ahad, 3 hari bulan 1, 2022, contoh. Dia meninggal hari Ahad, contohlah 3 bulan 1, 2022, maka bermula daripada selepas kematian dia, tidak ada lagi yang namanya ibadah. Kan? Tuan-tuan kata, sikit-sikit ibadah, jemu lah dengar Ustaz. Kan? Bosan dengar, tension dengar ibadah Ustaz. Kita nak seronok, nak enjoy. Bukan nak ibadah Ustaz. Come on lah. Ketahuilah, wahai semua umat Nabi Muhammad, kita manusia ni, kita ibadat hanya di bumi ni saja. Mati kita, buat selama-lamanya kita tidak akan jumpa lagi dengan namanya ibadat. Maka Allah wujudkan saya dan kita semua untuk beribadah. Lepas tu Ustaz, makan, bekerja apa semua itu dibenarkan oleh Allah.
Kita nak beli rumah besar ke, nak beli kereta besar ke, nak beli baju mewah ke, tidak pernah diharamkan oleh Islam. Perniagalah apa sahaja selama mana kamu tidak mengambil harta orang, tidak menzalimi orang dan tidak berniaga benda yang haram. Perniagalah apa sahaja sekehendak kamu. Carilah sebanyak mana kekayaan yang kamu nak. Islam tidak melarangnya. Tetapi pastikan kamu tidak menggadaikan tujuan kamu di hidup dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Iaitulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Muslimin muslimat umat Rasulullah sekalian, ibadat ni bila satu orang dapat kemanisan beribadat, seronok beribadat, dia beribadat kerana Allah. Bila dia beribadat, dia faham bahawa dia ibadat ni kerana itu Allah yang disembahnya, itu Allah, dia makhluk, dia hamba, maka ketika itulah dia akan rasa seronok dengan ibadat. Dia baca Quran seronok, dia tutup aurat seronok, dia tinggalkan rasuah dia seronok, dia tinggal minum arak dia seronok, dia tinggal zina dia seronok, dia solat dia seronok, dia zikir dia seronok, dia sedekah dia seronok. Ketika mana Allah mencampakkan halawatul iman, kemanisan iman dan kemanisan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah untuk tazkirah ringkas pada kali ini. Semoga kita semua ingat kenapa kamu diwujudkan di atas muka bumi yang sementara ni. Apa akan jadi dengan bumi ini nanti? Kita dah dapat jawapan. Kenapa Allah Ta'ala wujudkan kita di atas bumi ini? Kita dah dapat jawapan. Dan kita juga tahu mereka yang lulus dengan ujian ketika hidup di atas muka bumi ini dengan melakukan sepenuhnya ibadah kepada Allah dengan tanpa gagal, Allah akan membalas dengan ganjaran syurga, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kuasa Allah kenapa keadaan ketahuilah dia macam yang sebanyak pada di rumah menjawabkan mukjizat Nabi Isa yang